Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada satu soalan daripada sahabat kita. Cuma nanti insyaAllah lepas isyak kita ada tahlil arwah, tahlil ringkas dan juga doa selamat, insyaAllah. Sebagai seorang yang beriman, adakah perlu ada peristiwa yang berlaku sekarang baru nak percaya tentang keburukan orang Yahudi, atau memadai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sudut keimanan telah disepakati oleh seluruh ulama kita, sahnya iman seseorang apabila dia beriman dengan mukjizat. Itu yang telah disepakati di sudut aqaid, akidah. Apa disebut mukjizat? Kerana mukjizat itu jauh lebih luas berbanding daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu mukjizat, tetapi selain daripada Quran itu juga mukjizat. Antaranya apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah yang tidak ada dalam Quran. Pengkabaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam mukjizat. Jadi soalan yang ditanyakan tentang apa yang berlaku tentang kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tetapi pekhususannya itu bukan di kalangan orang Yahudi saja, tetapi selain daripada mereka. Dia ada dua. Yang pertama, dinisbahkan mereka sebagai Yahudi kerana secara umumnya mereka duduk tinggal dengan orang-orang Yahudi, tetapi pada hakikatnya mereka bukan sebagai orang yang keaslian Yahudi lagi. Disebabkan di antara mereka pun memandang seperti mana dalam Islam memandang dia bukan Islam lagi, dia telah murtad. Itu. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi juga memandang mereka ini yang terlalu jahat, ini Yahudi yang telah murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, keyahudian mereka kerana disabitkan dengan keturunan saja. Maknanya mereka ini adalah orang yang lapisan di kalangan keturunan nenek moyang mereka dikatakan adalah keturunannya Yahuza bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi kita perlu ketahui sedikit sebanyak tentang sejarah orang Yahudi. Anak Nabi Yaqub alaihi wassalam 12 orang. Sulungnya itu bernama Yahuza. Itu segi yang pertama. Itu Nabi Yaqub alaihi wassalam dapat 10 orang anak. Isteri kedua 2 orang, Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Itu isteri yang kedua. Jadi Yahuza ini dia memandang Yusuf dengan pandangan yang hasad pun ada, iri hati pun ada, disebabkan Nabi Yaqub alaihi wasallam melebihkan dia berbanding diri dia dan adik-beradik yang lain, abang-abang dia. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kisah Yusuf alaihi salatu wassalam bahwasanya atas fikrah, pemikiran Yahuza mahu membunuhnya Yusuf. Datang pula abang yang lain mengatakan, la taqtulu Yusuf, tak perlulah sampai nak membunuh Yusuf, kita campak saja masuk dalam telaga. Itu. Tapi Yahuza ni mahu membunuh saja. Waktu tu Nabi Yusuf alaihi wasallam belum akhir balik, kecil lagi. Ceritanya panjanglah keturunan Yahuza. Diringkaskan, keturunan Yahuza adalah keturunan yang paling meluas sekali, paling banyak. Dan orang Yahudi mereka tidak akan berkahwin campur. Maknanya mereka akan berkahwin sesama mereka. Sesama ni bukan adik-beradik, tapi sesama mereka adalah 12 daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu tidak disebut sebagai ahli kitab sebab Nabi Musa alaihi wasallam belum diutus. Nama ahli kitab setelah Nabi Musa alaihi wasallam diutus dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat, barulah dinamai ahli kitab. Jadi
Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam bukan seorang Yahudi. Nabi Ishaq, Yaqub bin Ishaq bukan Yahudi, bin Ibrahim bukan Yahudi. Jadi Yahudi ini dinisbahkan kepada Yahuza, Yahuza bin Yaqub. Jadi bila diarabikan bahasa Arab, jadilah Yahudi keturunannya. Lalu berlakulah perkahwinan sesama mereka. Termasuk juga keturunan Nabi Yusuf alaihi wasallam berkahwin juga dengan keturunannya Yahuza. Berkahwin, tetapi cara orang-orang Bani Israel inilah mereka menamakan keturunan sabit daripada siapa yang sulung. Seperti mana contoh keturunan Nabi Yusuf alaihi wasallam berkahwin dengan keturunan Yahuza. Lalu bila dia dah beranak pinak, bila ditanya keturunan mana, Yahuza, sebab Yahuza abang. Itu caranya keturunan orang Yahudi dalam mewarisi keturunan mereka. Sehinggalah Yahuza ini masyhur, sangat terkenal, sehingga dia jauh lebih besar berbanding pada keturunan adik-beradik yang lain. Nabi Yusuf alaihi wasallam juga mempunyai keturunan, termasuklah Bunyamin. Dan daripada keturunan Bunyamin ini dia berhijrah. Dia hijrah sampai ke satu wilayah yang hari ini dinamai Iran. Dan daripada dia lah keluarnya Parsi. Di mana Parsi itu sendiri adalah daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam, Bani Israel. Bani Israel mana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam, keturunan dia. Cuma mengapa diubah menjadi Parsi? Disebabkan apabila Bunyamin itu berhijrah ke sana, yang kita sebut Iran hari ini, lalu dia telah berkahwin, ataupun keturunan Bunyamin telah berkahwin dengan masyarakat di situ, sehingga tidak diunggulkan lagi dengan bahasa ni bapa dia Yaqub alaihi salatu wassalam, Ibrani. Lalu dimasyhurkan dengan bahasa Parsi, sehinggalah menjadinya Parsi bagi keturunannya Bunyamin. Oleh kerana itulah orang di Iran sana yang berketurunan Parsi semua keturunan Bunyamin. Dan mereka juga adalah bukan ahli kitab, Bani Israel. Jadi orang Parsi itu asal usulnya adalah Bani Israel. Cuma ada di kalangan mereka murtad, sehingga mereka membuat satu agama baru, iaitu menyembah api. Akhirnya terkenallah Parsi itu sebagai penyembah api. Tapi bukan semua. Lalu bila Rasulullah SAW diutus, keturunan Yahuza ini masyhur, sehingga dia masuk ke sana, masuk ke sini, sehingga akhirnya sampai ke wilayah Hijaz, Mekah dan juga Madinah, sampai ke Madinah. Sehingga mereka memiliki tanah, ladang kurma, kebunnya, perniagaan dan macam-macam lagi. Sehinggalah dinisbahkan sebagai Yahudi. Dan Yahudi bukan agama, nisbah kepada keturunannya Yahuza bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Hanya nisbah saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengutus Nabi Musa alaihi wasallam untuk Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi wasallam. Pada ketika itu Bani Israel bersama dengan Nabi Musa daripada keturunan yang 12 anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam. Keturunan Yusuf pun ada, keturunan Bunyamin pun ada bersama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Disebabkan ayat Quran cerita tentang Nabi Musa alaihi wasallam, mukjizat dia adalah sebongkah batu dipukulnya dengan tongkatnya pecah, maka jadilah 12 mata air. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran, maka ketua setiap daripada kabilah, 12 kabilah tadi, 12 keturunan itu pergi jaga air masing-masing. Tak perlu campur, tak perlu nak gaduh. Setiap daripada keturunan 12 orang itu, ketua-ketua mereka akan menjaga air mata air dia. Itu pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi tidak dimasyhurkan dengan Yahudi, tapi disebut dengan Bani Israel. Jadi bila masyhurnya Yahudi,
tak kala mana diutus Nabi Muhammad SAW. Mengapa dimasyhurkannya? Kerana dia adalah keturunan yang paling banyak buat masalah pada ketika itu. Jadi nisbah dan masalah tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun turunkan Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran ada Bani Israel, ada ahli kitab, ada Yahudi, ada Nasrani. Sehinggalah Yahudi, Nasrani di Madinah tak boleh sepakat. Orang Yahudi berkata kepada orang Nasrani, Kristian, orang Nasrani tak guna punya orang, tak ada apa. Itu bukan agama, itu kesesatan. Orang Nasrani pun berkata kepada orang Yahudi pun yang sama. Dia tak boleh nak sepakat di Madinah pada ketika itu. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat demi ayat menceritakan tentang tiga keadaan mereka di kalangan Yahudi, ahli kitab. Sebab dah telah diturunkan kitab Taurat, maka disebut sebagai ahli kitab. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tiga keadaan mereka. Yang pertama, kezaliman yang mereka lakukan. Ada di antara mereka adalah benih-benih keturunan daripada nenek moyang yang menzalimi para nabi rasul yang terdahulu sehingga membunuh mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada satu ketika ratusan para nabi dibunuh. Lalu siapa yang mengetuainya? Keturunan Yahudi ni, Yahuza ni. Keturunan dia problem tu. Wa yaqtuluna an-nabiyyin wa yaqtuluna al-anbiya. Dua ayat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang lain, nabiyyin dengan al-anbiya. Bahkan pernah juga disebut oleh Abdullah bin Abbas, pernah juga satu ketika dibunuh ribuan para nabi. Dalam satu riwayat Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70,000 para nabi untuk Bani Israel. Puluh-puluh ribu juga mereka bunuh. Sehingga diutusnya Nabi Isa alaihi wasallam sebagai nabi rasul terakhir untuk Bani Israel pun nak dibunuhnya. Jadi apa maksudnya di sini? Inilah sifat yang pertama. Mereka tidak mahu nabi sehingga membunuhnya. Tapi mereka tidak keluar daripada mereka mengakui mereka keturunan Yahudi, Yahuza. Tapi mereka bukan ahli kitab. Siapa yang membunuh para nabi rasul tentu bukan ahli kitab, kerana mereka bukan orang yang beriman. Satu. Yang kedua, di kalangan orang Yahudi tetapi dinisbahkan pada ahli kitab. Mereka itu beriman dengan kitab, tetapi yang di jumlahnya terlalu sedikit. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW diutus. Ada di antara mereka beriman sebelum baginda Rasulullah SAW diutus. Dia beriman, tapi Rasulullah SAW belum diutus, tapi terlebih dahulu dia beriman. Yang kedua adalah setelah baginda Rasulullah SAW diutus, Nabi dakwah, kemudian dia masuk Islam. Yang ketiga pula di kalangan orang ahli kitab Yahudi, maksudnya setelah Rasulullah wafat baru dia masuk Islam. Tapi Nabi dakwah masih, waktu Nabi hidup lagi dia tak masuk Islam. Lepas Rasulullah SAW wafat baru dia masuk Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam juga. Dan di antara mereka adalah di kalangan rahib, ulama-ulama Yahudi, ahli kitab. Kedua. Yang ketiga adalah Yahudi yang murtadi. Dia menggelar dia Yahudi, hakikatnya dia telah keluar daripada ahli kitab. Maksudnya apa? Dia bukan ahli kitab yang sebenar. Dia bukan Yahudi hanya sekadar nisbah keturunan, tapi hakikatnya telah keluar kerana mereka mulhid. Mulhid adalah tidak mengaku ada Tuhan. Etis lah gitu semua. Etis. Bahasa hari ini yang berlaku, yang jahat itu, yang Zionis itu, inilah hari ini mulhid. Ya. Disebabkan kejahatan mereka hari ini, kita lihat hari ini di kalangan Yahudi yang berpegang kitab mereka. Sebab mereka ada 3 kitab. Satu mereka sebut sebagai Taurat, kita pun sebut Taurat. Mereka sebut Torah. Yang kedua Talmud. Yang tiga, saya tak tahu nak sebut dalam kat lidah saya.
Sebab lidah saya, lidah Melayu boleh, Arab boleh, Inggeris boleh, tapi dia bukan bahasa yang tiga tu. Bahasa dia saya tak boleh nak sebut. Dia tiga kitab dia. Lalu Yahudi yang berpegang dengan Talmud ortodok dia. Yahudi yang berpegang dengan Taurat bukan ortodok. Disebabkan Taurat telah keluar daripada hakikat, keluar daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kerana Taurat bagi mereka telah dinisbahkan bukan kepada Musa, tapi orang lain. Quran daripada Allah, Jibril dibacakan kepada Nabi. Selesai, itu jalan dia. Tapi Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi hari ini, dia bukan dikatakan bahawa Allah, Jibril, Musa, ataupun Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tapi sampai kepada mereka ada talim nali lagi, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Lalu seperti mana Injil ataupun Bible hari ini telah berkata Paul, telah berkatanya Yohanes, mengapa saja tidak Allah berfirman pada Isa? Isa pun berkata, atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti mana Quran, semuanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada kisah para nabi di dalamnya. Jadi Yahudi yang berpegang dengan Talmud, dia ortodok. Tetapi ada di antara mereka berpegang sekadar baca tapi tak faham apa dia baca. Dia sekadar baca tapi dia tak faham. Jadi yang faham ada tapi jumlah tidak banyak. Bila mereka faham, yang ni dia tak kacau orang Islam, sebab dia kena beriman dengan Talmud dia. Jadi kalau ikut pada soalan yang ditanyakan, adakah kita melihat keadaan hari ini bahawa kita mengetahui jahatnya Yahudi ataupun apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran? Jawapannya kembali balik pada mukjizat. Maknanya menunjukkan pada Quran dan juga sabda Rasulullah memadai. Disebabkan dua. Yang pertama, kisah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dah ada tiga kisah. Kisah yang terdahulu pada zamannya Nabi Yaqub alaihi salam, anak-anaknya dah buat masalah dalam kehidupan. Bermula Yahuza tu satu. Yang kedua pula, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Lalu pada ketika itu mereka dah menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, patung lembu dibuat daripada emas. Dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menamakan patung lembu itu dengan Il. Il ini dalam bahasa Ibrani ataupun Qibtiyah adalah Allah, Tuhan. Il itu. Nabi Harun alaihi salatu wasalam bagi tahu, mengapa kamu menyembah patung emas ini? Ini bukan Allah. Tidak, inilah Allah. Musa dia pergi ke Tur Sina, sedangkan Allah di sini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka beriktikad, tekun sungguh menyembah patung itu. Sebab mereka kaitkan itu Il, itulah Allah yang disembah oleh Nabi Musa. Dia tak beri nama yang lain. Itu dalam Quran, dalam surah Taha. Maknanya mereka adalah orang yang telah melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam membimbing mereka setelah Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat mereka. Sebab apa? Bagi mereka yang syirik pada zaman Bani Israel yang terdahulu, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Maksudnya siapa syirik, bunuh diri. Cara membunuhnya, kata Abdullah bin Abbas, dia pergi ke tempat gelap, kawan tu siaplah dengan parang ke apa ke, tikam dia, asalkan dia mati. Yang ini pula, yang menikam pula, jadi mintalah kawan yang lain. Sehingga di antara mereka ada yang berani, ada yang tak berani. Yang tak berani paling ramai sekali. Siapa nak faqtulu anfusakum, menunjukkan bahawa diri kamu sama kamu, dia boleh bunuh kamu. Tapi bila dia dah bunuh kamu, kamu mati, siapa nak bunuh dia? Akhirnya kamu bunuh sendiri. Siapa nak berani bunuh diri dia sendiri sebab tak ada pengalaman? Akhirnya daripada 600,000 orang Bani Israel, 70,000 dia bunuh diri, yang lain tidak. Padahal yang menyembah patung tu 600,000. Yang tidak menyembah adalah yang sama-sama ikut Nabi Musa ke Tur Sina dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala pun terimalah taubat mereka setelah Nabi Musa mohon kepada Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Lalu mereka pun istighfar, mereka taubat, mereka tidak akan ulang lagi. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut inna hudna ilaika, ya Allah sesungguhnya kami bertaubat dan kembali balik kepadamu. Kata Abdullah bin Abbas sebagai ulama menyatakan inna hudna, sesungguhnya kami hudna, kembali kepadamu, itulah dinisbahkan dengan Yahudi. Inna hudna, lalu jadilah Yahudi, nisbah. Wallahu ta'ala alam. Ada ulama menisbah kata Yahuda bin Yaqub, dia ada 3-4 maksud pada Yahudi itu sendiri. Inna hudna ilaika, jadilah Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi yang ini tidak ada kaitan keturunan Yahuza, tidak ada kaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kejahatan Yahudi yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labid bin A'sam di Madinah, dialah yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada seorang khadam di kalangan Yahudi, budak Yahudi. Di Madinah ramai orang Yahudi, bahkan jiran sebelah Nabi pun orang Yahudi. Cuba kita hari ini jiran sebelah Yahudi, macam mana ni jiran Yahudi. Kalau jiran kita Kristian tu okey lagi, Hindu okey lagi, Yahudi ya kan, macam mana Yahudi sampai Malaysia. Itu jiran tetangga Rasulullah SAW. Lalu budak Yahudi ini berpakat dengan seorang ahli sihir namanya Labib. Kadang-kadang ke Rasulullah SAW sikat rambut dia sicil, gugur rambut Rasul. Rambut Rasulullah panjang. Budak ni pergi kutip, ada 11 helai bagi kat Labib. Dia pintal, dia baca, dia tiup. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala berlaku sihir. Sehingga setahun Nabi sakit kerana sihir. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, tapi terkena sihir kerana sihir ini pada tubuh, bukan jiwa. Dan tidak ganggu hafalan Rasulullah SAW, tidak ganggu dakwah Rasulullah. Kerana ini sihir untuk sifat insan dia, sifat insan. Tidak mesti seorang Nabi diuji dengan sihir. Sebab dalam hadis sahih turunnya Al-Falaq An-Nas, dua surah ini Rasulullah membacanya sehingga 11 daripada rambut Rasulullah tadi terbuka dengan 11 ayat Al-Falaq An-Nas. Itu dalam Sahih Bukhari. Cerita dia panjang, ni cerita ringkas-ringkas dia. Malaikat bagi tahu Rasulullah disihir. Lalu Rasulullah SAW tahu sebab malaikat pun cerita Labib nama dia. Sekian-sekian dia buat. Lalu rambut Rasulullah ditanam ke satu telaga buta, telaga yang mana tak guna. Dia letak rambut Rasulullah dalam tu, lepas tu dia letak batu pula. Lalu Rasulullah perintah beberapa sahabat Nabi pergi cari-cari, jumpa. Lepas tu Rasulullah kata pergi letak tempat lain, sebab dia ada pintalan dengan tali dia. Rambut Rasulullah SAW bercampur dengan tali dia. Buhul namanya, buhul. Tu yang kita baca dalam surah An-Nas, surah Al-Falaq tu ada cerita buhul yang ditiup. Jadi kejahatan Yahudi itu dah ada pada zaman Rasulullah. Bahkan niatnya Labib itu tidak lain, sihir ini untuk membunuh Rasulullah. Kemudian di Khaybar, Rasulullah SAW diundang untuk makan. Ada di antara wanita di situ masak kambing, undang Rasulullah. Siapa yang menyembelihnya? Yahudi. Jadi kita boleh makan akan kesembelihan Yahudi. Lalu ataupun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sembelihan ahli kitab. Nabi pergi, Nabi makan. Tengah makan, daging tu bercakap, "Ya Rasulullah, berhenti. Jangan mengambilnya, jangan makannya, kerana aku memiliki racun." Daging tu berbicara. Itu mukjizat Rasulullah. Daging itu bangkai sebab dah mati. Dalam kitab menulis bangkai yang berbicara dengan Rasulullah. Mengapa disebut bangkai? Sebab dia mati. Daging.
Itu mukjizat Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah ikut Nabi, dia pun makan, dia wafat hari itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dengan racun itu telah memutuskan urat yang paling utama di antara leherku sampai ke bahagian dadaku. Sahabat tadi wafat kerananya Rasulullah bertahan. Sehingga sebagai ulama menyatakan Rasulullah wafat dan sakit pada racun itu masih ada waktu Rasulullah wafat. Sangat sakit. Kalau kita sendiri terkena, kita pun wafat macam sahabat tadi. Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang jahat tu? Yahudi tadi. 3 keadaan. Jadi cukup memadai 3 contoh, tapi kita kena ambil pada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah bahawa kita, dan kita mengetahui memang jahatnya mereka ni. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila kamu bersama orang Yahudi, kamu seorang, dia 2 orang, walaupun mungkin dia senyum dengan kamu, bercakap lemah lembut dengan kamu, tetapi di antara mereka berpakat bagaimana nak membunuh kamu. Kata Rasulullah SAW, dia bukan membunuh dengan tembak kita, tikam kita, dengan cara yang lain. Ada cara dia. Maksudnya apa? Dia tidak mahu kita. Itu kejahatan dia. Jadi apa yang berlaku ini dizahirkan saja sedikit daripada kejahatan, tetapi yang besarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, mereka telah membunuh para Nabi Rasul. Kalau keturunan mereka, tok nenek mereka dulu pun dah bunuh para Nabi Rasul, ini cucu cicit mereka bunuh yang bukan Nabi Rasul. Lagi kecil dah buat mereka, lagi biasa buat mereka. Sebab dulu tok nenek bunuh para Nabi Rasul. Jahatnya mereka. Lalu mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Kami ni orang ahli kitab, orang Yahudi. Kami ni anak-anak Allah. Kami kekasih Allah. Kami anak-anak Allah, kami kekasih Allah. Sebab apa? Mereka mengkaitkan bahawasanya mereka berketurunan Uzair. Sebab Uzair penghafalnya Taurat seluruhnya. Dan daripada keturunan Uzair inilah maka mereka pun ada di Madinah. Nahnu abna'ullah ni bukan kisah pada zaman Nabi Musa, zaman Rasulullah. So, Uzair ini sebagian ulama mengatakan dia ada sebelum Allah utus Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya cukup memadai dengan apa yang kita pelajari daripada kitab Allah, sunnati Rasulullah dan sejarah kejahatannya mereka, maka kita akan mengetahui memang jahatnya mereka, memang kejamnya mereka. Disebabkan hati mereka hati yang mati. Pemikiran mereka adalah pemikiran yang dah mati. Hati mati, pemikiran mati, tidak ada jiwa, paling penakut dalam dunia, paling miskin dalam dunia. Allah sebut dalam Quran, wal maskanah. Ulama menafsirkan maskanah bukannya miskin harta. Maksudnya adalah apa saja mereka ada, mereka tidak akan pernah rasa cukup. Itu maksud miskin. Tak pernah rasa cukup. Takut, memang paling takut dalam dunia. Dulu di Madinah mereka kata kami akan masuk syurga. Rasulullah SAW pun kata kepada mereka setelah ayat Quran pun turun, sekiranya syurga itu dikhususkan buat kamu, maka sekarang ini minta mati. Bila mati masuk syurga. Takut mereka. Walan, Allah sebut dalam Quran, lan, selama-lamanya mereka tidak akan minta nak mati kerana takut ke kematian. Itulah tabiat, itulah perangainya orang Yahudi. Memang sangat-sangat jahat. Oleh kerana itu berkaitan mereka ini, kita lebih banyak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan mereka menjadi ujian. Tetapi kita kena tahu orang yang diuji dengan mereka, semua mereka ni kembali akan menjadi perisai bagi orang yang diuji. Dalam kitab Musnad Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah meriwayatkan daripada sahabat Rasulullah, isnad yang hampir dengan sahabat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala dia membiarkan ahli kitab hidup sampai akhir zaman, sampai adanya umat Rasulullah, umat yang terakhir, zaman terakhir. Tapi dia masih ada. Padahal dia keturunan tu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, ribuan tahun punya keturunan. Itu keturunan Melayu ni keturunan yang baru. Arab pun lepas tu.
Bani Israel sebelum itu lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan Allah membiarkan mereka sampai akhir zaman kerana mereka akan menjadi perisai. Perisai maksudnya apa? Bila seseorang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan dia ke dalam neraka, lalu dihadirkan buatnya Yahudi Nasrani sebagai ganti bagi orang Islam tadi, sehingga yang masuk dalam neraka tu Yahudi dan Nasrani tadi dan bukan orang Islam. Lalu Allah menciptakan Yahudi Nasrani itu adalah untuk orang Islam balik, yang diuji tadi. Pasti orang diuji pun ada dosa juga, dan hadis yang lain menjadi tebusan balik. Maknanya Yahudi dan juga Nasrani dicampakkan masuk neraka, orang Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Lalu ini menunjukkan hikmahnya, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan mereka, bermula pada zaman Rasulullah SAW. Dan apa yang berlaku sekarang ini, sebahagian di kalangan orang Yahudi yang ortodok pun pecah tiga. Yang saya sebut ni betul-betul ortodok tulen lah. Sebab dua, yang tulen ni makna betul-betul study, tahu. Seperti mana kita nak belajar study sampai tahu tafsirannya di sudut lughah bahasa dia. Ini tak ramai di kalangan orang Yahudi. Yang pertama. Yang kedua adalah mengikut. Dia belajar cuma mengikut orang yang pandai, ortodok. Yang ketiga adalah tak pandai-pandai, tapi mereka adalah orang yang berminat bersama dengan orang-orang yang pandai ni, Yahudi pandai. Dan mereka berpegang dengan Talmud. Oleh kerana itu, di kalangan orang-orang yang ortodok yang saya sebut yang pandai ni, mereka tidak setuju apa yang berlaku. Mereka ini tidak mahu ganggu Palestin. Mereka ini juga tidak mahu ganggu Masjidil Aqsa ke, Masjid Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, tu jauh lebih luas lagi. Mereka tidak mahu ganggu disebabkan dalam Talmud menyebut Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bagi Bani Israel Yahudi memasuki Palestin sampai hari kiamat. Lalu bila mereka masuk, maka bagi Yahudi ortodok ini mengatakan itu bukan Yahudi yang beriman, ataupun itu bukan Yahudi yang sebenar, bahkan mereka adalah yang murtad. Sebagai mereka mulhid terus, etis. Itu bahasa yang tajuk askar-askar Israel itu adalah etis. Dia mulhid, dan ada sangat besar, berpuluh-puluh bilion, tapi dia etis, mulhid. Lalu Yahudi ini dia memberitahu, tapi apa yang dia bagi tahu tak sampai. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman kepada para nabi yang terdahulu. Dalam Talmud kami menyebut Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan semuanya Bani Israel, maksudnya adalah Yahudi, memasuki Palestin sampai hari kiamat. Bahkan siapa yang masuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumnya, melaknatnya, memurkainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan redha dia, merahmati dia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan hamba-hambanya untuk menyembelih mereka seperti mana rusa-rusa yang disembelih. Ini dalam Talmud ayat 111. Talmud itu pasal bila saja mereka melihat di kalangan mereka masuk ke Palestin, kenapa kamu masuk? Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan buat kamu. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengharamkan kepada Bani Israel Yahudi ini memasuki Palestin 40 sana, 40 tahun. Mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke satu lembah namanya Tih, padang Tih, 40 tahun. Mereka tak boleh nak duduk situ. Sebahagian hari makan manna wa salwa. Ulama khilaf berkata manna wa salwa ni Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui. Cuma ulama-ulama mengatakan manna wa salwa tu, manna seperti mana madu, manisan yang melekat dekat ranting pokok. Sebelum matahari naik mereka kutip makan.
Tak boleh simpan. Bila matahari naik dia membusuk. Makan pagi-pagi. Salwa, sejenis burung, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kecil seperti mana burung puyuh, berwarna putih, mudah ditangkap. Lalu mereka akan masalah 40 tahun makan tu. Bahkan mereka dah bertahun-tahun makan mana wasalwa datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, mintalah kepada Allah, kami nak makan kacang, nak makan sayur, nak makan bawang putih, bawang merah, kacang dal. Ini dalam Quran. Lepas tu Nabi Musa alaihissalam kata, mengapa kamu nak makan sesuatu yang bersifat rendah, sedangkan mana luas seluar tu lebih tinggi kedudukannya? Sebab datang terus daripada Allah tanpa usaha. Kacang-kacang tu semua kamu nak cari, kamu nak bercucuk tanam. Tapi kalau kamu nak sangat, pergilah balik ke Mesir. Oh baik. Mereka pun usaha nak keluar daripada lembah itu, tak keluar-keluar. Mana mereka naik bukit tu, turun ke situ juga. Ya Musa, macam mana nak keluar? Kalau kamu nak keluar, kamu masuk Baitul Maqdis. Baik. Dalam Baitul Maqdis ada qauman jabbarin. Sebagai ulama kata macam kaum gegasi. Sebagai ulama kata orang biasa. Dia cuma sangat kejam, jahat. Dalam Baitul Maqdis. Pada Baitul Maqdis dulu Allah Subhanahu Wa Taala biarkan orang jahat duduk dalam tu. Ini ayat Quran. Lalu orang yang ikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam tadi pun terpaksa akur, tidak duduk di situ lagi tak tahu berapa puluh tahun. Akhirnya mereka ikut Musa masuk, berperang dengan kaum Jabbari, menang. Berduduk tinggallah mereka di dalamnya. Sementara kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintah, Nabi Musa telah wafat, kamu pergi keluar. Tempat kamu bukan di Baitul Maqdis. Disebabkan apa? Dalam surah Sajadah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sewaktu mereka sabar, beriman, ikut hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kedudukan kepada mereka. Tapi apabila mereka keluar kesabaran, mereka tidak mahu beriman, ikut hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun melaknat mereka. Dan berlaku pada zaman dalam zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, mereka langgar perjanjian ibadah hari Sabtu. Hari Sabtu pula mereka yang berniaga makan ikan, tangkap ikan. Padahal mereka berjanji hari Sabtu tu nak hari ibadah. Akhirnya ada di antara mereka ditukar menjadi kera. Pada zaman Nabi yang lain pula, pada zaman Nabi Isa alaihi salam, ada ditukar jadi babi pun ada. Di kalangan Bani Israel ada ditukar jadi kera, ada ditukar jadi babi. Bahkan di kalangan Yahudi, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala tukar mereka jadi biawak, bak, padang pasir. Ya Rasul, ini aku beri padamu. Rasulullah tanya, ini apa? Ini bak ya Rasul. Nabi nak termuntah. Satu riwayat lagi Nabi muntah. Haram ke ya Rasul? Tidak haram. Tapi mengapa ya Rasul tak makan? Aku khawatir dulu Yahudi ada ditukar jadi top. Aku takut keturunan tu. Hadis Sunan Abi Dawud. Mana ada yang ditukar jadi top lah, kita tak sebut biawak lah, mana top padang pasir. Lalu di mana mereka ditukar? Di padang pasir. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi mereka duduk tinggal di situ, ada masjid, Allah halau mereka. Bahkan dalam surah Isra Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang sama. Qadaina ila Bani Israel, Allah telah tetapkan Bani Israel ini mesti nak masuk balik ke Baitul Maqdis marwatain, 2 kali. Kali pertama dah masuk, lepas tu dihalau, dipukul, diperangi mereka, keluar mereka. Sebagai ulama menakwilkan mereka nak sangat Baitul Maqdis, tapi oleh kerana Sayyidina Umar itu 2/3 dunia bawah kaki dia, tak berani orang Yahudi. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis, rahib-rahib Yahudi terus bagi kunci. Bahkan mereka semua keluar pada Baitul Maqdis sebab takut dengan Sayyidina Umar. Sebab Rasulullah mengatakan syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Ni Yahudi takut juga dengan Sayyidina Umar. Selesai milik Islam,
Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan bagi orang Yahudi ini sampai hari kiamat dia tak boleh masuk. Dia tak akan boleh masuk. Dulu pada zaman Sayyidina Umar, rahib-rahib ini mengatakan kami hanya pegang tapi kami tak memiliki. Lalu ditanya siapa yang memiliki Baitul Maqdis? Islam punya. Kami datang sini sebab kami nak tumpang, sebab kami tak ada tempat. Lalu kami jagalah. Datang Islam, mereka kena keluar. Seperti mana juga pada zaman Rasulullah, mereka duduk, Yahudi ni duduk di Madinah senang lenang. Makin jahat, makin jahat, makin jahat. Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi halau bawa ke Yahudi ni pergi ke Syam saja. Itu dalam surah Al-Hashr. Rasulullah SAW perintah sahabat pergi bawa mereka Yahudi Nadir, beberapa lagi kabilah Yahudi yang jahat-jahat, bawa pergi sana. Sebab itu bukan Madinah bukan tempat mereka, Mekah bukan tempat mereka, Palestin bukan tempat mereka. Lalu tempat mereka di mana? Tempat mereka hanya menumpang di serata dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka bagi Yahudi ini tidak ada tempat tinggal yang tetap, mukim. Itulah akhirnya dia ambil Palestin itu. Sebenarnya yang dia ambil sebab dia kata kami dah beli tanah kamu. Ini buktinya. Cuma jahatnya orang-orang Yahudi. Dia kalau beli 1 ekar, dia buat pagar 5-6 ekar, macam tu. Tapi yang menjualnya siapa? Kita. Yang jual pergi mana? Dulu ke Eropah. Dia macam tu. Maknanya tanah kita 1 ekar, 4 ekar tanah orang lain. Yahudi beli, dia buat pagar, habis sekali 5 ekar dia buat pagar. Lalu 4 ekar tanah orang lain pun jadi tanah milik Yahudi. Itu yang 4 ekar punya orang Palestin tu marah ni. Tak ambil tanah mereka. Belinya 1 kat kawannya dah lari ke Eropah dah. Itulah punca dia asalnya di situ. Punca asalnya sebab kita dah mula menjual. Ini siapa yang bagi tahu? Ulama-ulama dulu pada zaman 60-an. Dia kata lalai orang waktu tu jual ke Yahudi. Bila jual duit banyak, puluh-puluh juta, kemudian duduk ke Eropah. Jadi yang tinggal ni orang yang tak tahu. Akhirnya ini yang kena. Jadi kesilapan saya siapa? Sebab ulama menyatakan apa saja musibah semua melalui tangan kamu balik. Jangan memulai. Kalau kamu memulai, maka ini yang berlaku. Seperti mana maqasid syari'iyatul Islam, dia sudah maqasid. Menjaga nyawa itu jauh lebih penting daripada menjaganya harta benda. Menjaga nyawa itu jauh lebih baik daripada berperang. Sebab kita sedang berperang dengan orang gila. Kita bunuh mereka seorang, mereka akan cari mak kita, anak kita, orang ke hospital, itu yang ditarget bunuh. Lalu kita memerangi orang gila. Oleh kerana itu dia sudah qawaid fiqhiyah, jangan memulai memerangi orang gila tu. Bila kita memulai, maka dia akan memerangi kita. Dia akan memerangi hospital kita, anak kita, orang perempuan, orang tua. Bahkan dekat rumah-rumah kita dia akan memerangi. Sebab kita memerangi orang gila, orang tak siuman. Itulah keturunan mulhid tadi. Mulhid ni etis. Yang kita sedang perangi itu bukan yang orang betul-betul Yahudi ahli kitab, bukan yang baca Talmud, bukan baca Taurat. Mulhid, Zionis tu semua mulhid. Mulhid. Siapa yang mengatakan? Banyak ulama-ulama mengatakan semua adalah mulhid. Sebab apa? Yahudi yang jelas, walaupun dia tak pandai kitab Taurat, dia tak pandainya Talmud, dia pun mungkin tak tahu ayat yang ke-11 yang saya baca tadi dalam Talmud, tapi dia tak nak buat apa-apa. Dia lebih kepada perdamaian je. Sebab ini berkaitan nyawa yang ini. Lalu yang memerangi itu siapa? Yang gila tadi. Yang gila ini mulhid etis. Hanya saja mesti duduk dengan Yahudi, tidak nanti dia pun kena keluar pada negara dia juga. Mereka akan kekalkannya. Tapi hakikatnya mereka sebahagian di kalangan Yahudi kata ini murtad lah. Macam kita ni Islam yang telah murtad. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, Yahudi itu dia pecah 71 mazhab
71 golongan. Yang Nasrani 72. Islam Nabi kata 73. Lalu daripada 73 orang yang berjihad tu pun ada yang dalam 73. Cuma kita tidak tahu daripada yang tu yang pergi berjihad hari ni termasuklah yang satu tu kata Rasulullah yang akan masuk syurga. 72 semua masuk neraka jahanam. Yang satu ni ahli sunnah wal jamaah. 72 bukan ahli sunnah wal jamaah. Bila dia berperang bukan atas ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan mati syahid, tapi akan memburukkan keadaan. Itu. Oleh kerana itulah kata ulama, dalam hal ini kita tidak menyokong sebab kesalahan di sudut maqasid syari'iyatul islamiyah, qawaid fiqh, usul fiqh, semua bersalahan. Sebab menjaga nyawa itu lebih baik daripada menjaga negeri dulu. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan membantu bagi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala membantu melalui sabda Rasulullah, mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita siapa yang akan menjaga Palestin, siapa yang akan menjaga akan Baitul Maqdis, telah disebut oleh baginda Rasulullah. Lalu apabila berlaku bukan termasuk daripada sabda Rasulullah, maka itu tidak termasuk. Itu yang akan menjadi buruknya keadaan. Tetapi kalau itu termasuk daripada sabda Rasulullah, maka Islam akan mencapai kemenangan. Bila Islam mencapai kemenangan, kata Rasulullah, zahirlah pula Imam Mahdi, turun pula Nabi Isa, maka keadaan kiamat dah semakin hampir. Sangat hampir. Macam dalam kitab Bible cerita, kalau sekiranya Tuhan itu hadir, maka itu bagus. Sebahagian pendeta kata, bagus apa kalau Tuhan hadir kiamat dunia ni? Orang nak cepat-cepat kiamat ke? Seorang ni dia berdakwah, kita kena mohon Tuhan hadir bersama kita. Seorang pendiri yang lain pula kata, jangan berbuat demikian, bila Tuhan hadir kiamat berlaku. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Dia tidak, maknanya dia pun tak boleh nak terima dicepatkan di segeranya kiamat. Lalu begitu juga kalau sekiranya Islam mencapai kemenangan secara mutlak, zahirnya Imam Mahdi, nanti kita tengok dekat Saudi. Sebab satu hari nanti Imam Masjidil Haram yang akan jadinya ketua di Saudi. Ini hadir Rasulullah mu'jizat. Nabi kata nanti tahta kerajaan di Najd, sekarang ni Arab Saudi, bergaduh sama dia. Bila gaduh, tak tahu siapa yang naik. Lalu akhirnya sepakatnya di negeri Saudi, maknanya negara Saudi, semua sepakat angkat dia Imam Masjidil Haram jadi ketua. Betul-betul Imam Masjidil Haram. Dan Imam Masjidil Haram tu adalah Muhammad bin Abdullah. Dia Imam Mahdi. Sebab Rasulullah kata dia akan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, seorang ulama. Dan dia juga adalah imam di Masjid Haram dan juga Masjid yang Nabawi. Akhirnya dia naik. Bila dia naik, orang semua sayang dia. Raja-raja pun sayang dia, walaupun raja yang tak naik. Bahkan kata Rasulullah, seluruh dunia akan menyayangi Imam Mahdi itu. Siapa tengok sayang, walaupun bukan orang Islam. Lalu bila saja dia datang ke Baitul Maqdis, tentera Israel tak boleh tengok muka dia. Semua menyorok bawah tanah, semua menyorok dalam terowong yang mereka menyorok tu, Al-Qassam punya terowong yang orang buat, menyorok dalam tu. Dia takut, dia tak ada tempat. Kemudian datang Dajjal, tenangkan mereka, jangan risau, aku ada terowong lain. Dia tak tahu Isa alaihissalam pun dah turun dah. Kalau sekiranya Islam capai kemenangan atas Rasulullah, dia akan berlaku begitu. Lalu Isa alaihissalam zahir dia turun. Dajjal membawa pergi masuk terowong dia, 70,000 tentera Yahudi lengkap dengan senjata. Jalan duduk dalam terowong sebab dah takut apa yang berlaku ke atas. Dan Dajjal bersama mereka. Ini zahir original punya Dajjal.
Bukan made in China punya Dajjal tu. Dia original punya. Sebab Dajjal original seorang je, kata Rasul. Yang lain semua dia pengaruh. Dia Dajjal juga, tapi yang original seorang. Bawa akhirnya tentera Imam Mahdi dengan Nabi semua memerangi. Sehinggalah Dajjal pun dia sangat-sangat takut. Dia pergi lari. Dia nak keluar. Kat terowong tu ada satu pintu, pintu Lut. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun dia tak pakai senapang, dia tak pakai pistol. Kenapa? Senapang pistol pun mari daripada tangan Yahudi juga. Kerana apa? Kerana orang Palestin pun memerangi Yahudi dengan senapang Yahudi juga. Lalu Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, dia tak pakai itu. Nabi Isa alaihissalam dia buat satu tombak kayu dia, original punya daripada Islam, bukan pada besi-besi itu semua. Lalu Dajjal pun keluar. Bila Dajjal pun keluar, dia kaku, dia jadi lemah. Sebab dia tahu yang akan membunuhnya Isa ibn Maryam. Dajjal tahu, tapi dia ingat dia boleh selamat, dia nak keluar. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam pun baling tombak tu kena kat dahi dia. Mati. Yang 70,000 tentera semua mati dalam terowong tu, pasal takkan jumpa di atas. Yang di atas ini lagilah orang-orang mulhid tadi pergi menyorok kat pokok yang mereka tanam, gorqat tu. Sebab apabila mereka lari ke sana, lari ke sini, semua batu-batu akan kata, wahai orang Islam, wahai tentera Islam, dia ada kat sini, tembak dia ada kat sini. Tapi disebut tidak tembaklah dalam hadis, bunuh dia. Gitu. Bunuh dia, tak sebut tembak, maknanya tak pakai senapang lari tu. Tapi bila dia duduk ke pokok gorqat itu, maka pokok tu diam, tak cakap apa-apa. Jadi siapa yang lari, yang pergi menyembunyikan diri, yang mulhid, yang bukan tentera, yang ortodok, kita tak campur tangan. Yang ortodok kita tak usik dia, sebab mereka bukan orang yang memerangi Islam. Yang ni mulhid ini, yang sponsor ini, yang jahat, yang hantar itu, yang iklan itu, yang pengaruh itu, ini semua Nabi. Tapi kita kena tahu, bila saja telah zahir Nabi Isa alaihissalam, dia akan hidup, dia berkahwin, dia wafat, tanam di sebelah pusara Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman lagi, kitab Syu'abul Iman. Lalu bila wafatnya Nabi Isa alaihissalam, dan wafat juga Imam Al-Mahdi, usia bagi umat Islam tinggal 7 tahun. 7 tahun tu Allah akan matikan seluruh orang yang beriman, walaupun imannya halus je. Lalu yang tinggal lepas tu semua orang kafir. Bapa, datuk kafir, bapa kafir, anak kafir. 3 generasi mati bersama kiamat. Barulah nak cerita surah Idza waqatil waqi'ah. Ni kita nak masuk. Saya nak balik. Tuan-tuan nak tunggulah. Wallahu ta'ala. Jadi khulasah dia, dalam Quran hadis Rasulullah ada cerita kepada kita, memang jahat. Tak perlu tengok dengan mata jahat gini. Pada zaman Rasul tak tahu apa puluh kali ganda jahat. Kalau zaman para sahabat, zaman ni para nabi dulu dibunuh hidup-hidup, para nabi itu disiksa. Ini Nabi Rasul ni disiksa, dibunuh. Lalu hari ini pun bagi mereka memandang kecil, seperti mana pada zaman Rasulullah Yahudi mereka ni bijak. Orang Arab banyak duit, banyak dinar, banyak dirham, tapi tak tahu nak kira, tak tahu nak simpan. Lalu mereka pun simpanlah kepada orang Yahudi, macam bank lah, tapi simpan. Lalu waktu tu mereka musyrik. Setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi bagi tahu kepada umatmu yang telah Islam, pergi ambil balik harta mereka, dinar mereka, dirham mereka kepada orang Yahudi yang mereka simpan waktu kafir dulu. Ambil balik. Lalu mereka pun datang. Orang Yahudi cakap apa? Kamu orang ummiyin,
orang tak tahu baca, tak tahu tulis, orang bodoh, kami tak perlu nak bagi pun tak apa, sebab kamu orang bodoh, orang grade rendah, cat ayam punya orang. Betul ni ayat Quran. Tapi bila datang, kita takutkan mereka, kertak mereka, ada sebahagian pun bagi balik. Yang kita pula yang takut, dia pula yang simpan. Oleh kerana itu Yahudi memang perlu ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan macam Allah takutkan mereka dulu dengan cara belalang, katak, semua habis Bani Israel jatuh takut. Bersama dengan siapa? Bersama Kiptiyah, bersamanya Fir'aun. Takut. Itu pasal Yahudi, haiwan macam tu, katak, belalang, tikus, antara haiwan yang paling ditakuti di dunia. Orang Yahudi dia tak takut anaconda, dia tak takut buaya. Tapi kalau ada tikus, semua akan lari kita buka. Sebab apa? Anaconda tak masuk dalam seluar, tapi tikus masuk. Itu yang dia takut tu. Tapi heran juga orang Melayu pun jatuh takut. Wallah. Sebab Komak tu Zat. Komak tu. Sudah. Ni ambil jatuh.